Kita sebut apa? Ini perbezaan takrif sahabat antara ulama hadis dengan apa? Ulama hadis dengan ulama fiqh. Sahabat, para ulama hadis apa? Sesiapa yang pernah bertemu sahabat, beriman dengan Rasulullah, siapa bertemu dengan Rasulullah, beriman Rasulullah serta mati dalam Islam. Itu pada pandangan ulama hadis. Ulama fiqh bukan begitu. Siapa sahabat? Siapa sahabat? Orang yang melazimi Rasulullah untuk tempoh yang lama. Sebab apa? Sebab bahasa Arab pun tak sebut begitu. Kalau sekarang berjumpa dia pergi sahabat kah? Sekarang berjumpa dia pergi sahabat kah? Jumpa saya di masjid ataupun dengar khutbah saya di datang solat Jumaat, dengar saya khutbah, dia pergi sahabat kah? Tapi ulama hadis dia luaskan makna sahabat, dia letak itu pun nama sahabat juga. Tapi orang fiqh tak, sebab dia kata bahasa pun bukan bagi sahabat itu. Bahasa ni sahabat kau melazimi dia, kau sentiasa bersama dia. Sebab apa? Tetapi ulama hadis dia luaskan makna sahabat sebab apa? Sebab nak kumpulkan hadis. Sebab untuk siapa dengar hadis tu kena kumpul semua. Jelas ya? Syar'u man qablana. Syar'u man qablana. Syar'u. Dalil ni termasuk apa? Dalil yang berbeza pendapat. Adakah boleh jadi hujah atau tidak? Syar'u man, syar'u syara' man, sesiapa qablana, sebelum kita. Syara' sebelum kita. Syar'u man qablana, syara' sebelum kita. Adakah boleh dijadikan hujah atau tidak? Syar'u man qablana, syara' sebelum kita ini, adakah boleh dijadikan hujah ataupun tidak? Ini perselisihan. Ingat kita baca dulu. Ia adalah al-ahkamu, hukum hakam. Hiyal ahkamu ialah hukum hakam allati yang ada dua syara'ah kan? Buang satu, potong satu. Syara'allah mensyariatkan Allah Ta'ala. Ia adalah al-ahkamu, hukum hakam. Ia adalah al-ahkam, hukum hakam allati yang syara'allahu ta'ala, mensyariatkan Allah Ta'ala liman bagi sesiapa sabaqana yang mendahului kita minal umami daripada umat sebelum kita. Wa anzalaha dan dia turunkannya ala ke atas rusulnya litabligha untuk disampaikannya lidilkal umami untuk umat tersebut. Dapat ya? InsyaAllah ulang. Hiyal ahkamu, ia adalah al-ahkamu, hukum hakam allati yang syara'allahu mensyariatkan Allah Ta'ala liman bagi sesiapa
sabaqana, yang mendahului kita, sabaqana, mendahului kita, minal umami, daripada umat ini, wa anzalaha, dan dia turunkannya, ala ke atas rusulihi, rasulnya, litablighiha, untuk menyampaikannya, litilkal umami, untuk umat tersebut. Apa ya? Sebab apa? Likullin ja'alna min syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu kami jadikan syariat dan minhaj, cara hidup. Sebab ingat, akidah ni daripada Nabi Adam sampai ke Rasulullah satu saja. Akidah yang sama, tapi berbeza syariat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kamu kami jadikan syariat dan minhaj, cara hidup. Sebab syariat berbeza. Syariat Nabi Adam boleh kahwin dua beradik. Syariat Nabi Musa AS, lelaki boleh kahwin berapa ramai dia mahu. Syariat Rasulullah SAW boleh kahwin 4 saja. Okay. Sekarang syariat sebelum kita ada sebagai syariat dulu ada, pada syariat kita pun ada. Contoh berdasarkan qisas disebut dalam Taurat, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sin wal-juruha qisas. Dan kami fardukan ke atas mereka, kepada siapa? Kepada umat Bani Israel dalam kitab Taurat. Kami fardukan kepada mereka anna nafs bin nafsi, sekiranya berlaku pembunuhan, jiwa dibunuh, bunuh balik jiwa tadi. Anna nafs al-ain bil ain, mata sudah dibutakan, buta balik mata dia. Wal anf bil anf, hidung dipotong balik hidung dia. Wal udhuna bil udhun, dipotong telinga, potong balik telinga dia. Was-sinna bis-sin, gigi dengan gigi, bagi patah gigi geraham ni, tarik ambil plier tu, tarik bagi keluar dari gigi geraham dia. Dia tumbuk orang patah gigi geraham, tak apa. Kalau boleh tumbuk, tak boleh tarik, aku tak kuat tumbuk, tak patah gigi, ambil plier, tarik balik gigi dia. Was-sinna bis-sin wal juruha qisas, dan kelukaan dia bagi luka. Contoh, dia bagi luka macam mana? Dia potong jari sini, potong balik, bagi luka macam mana? Dia potong sini, bagi potong kan, ambil pisau potong balik sini, bagi luka balik sini, putus sini. Okay. Ini dalam mana? Wa katabna alaihim, kami fardukan ke atas mereka, di mana? Dalam kitab Taurat. Syarat ke atas Bani Israel. Dalam kita ada syarat ini juga ada pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, wahai orang beriman, difardukan kepada kamu qisas dalam pembunuhan. Makna syariat pada Bani Israel juga ada juga pada syariat kita. Jelas tu? Ini tidak masalah, sebab Allah sendiri sebut syariat pada kita. Yang kedua, pada umat sebelum ini disyariatkan, tapi pada kita tak disyariatkan. Contoh mana? Contoh sujud kepada makhluk sebagai penghormatan. Benda tu ada dalam syariat Nabi Yaqub AS. Okey, ada dalam syariat Nabi Yaqub AS. Apa Allah sebut? Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Wa rafa'a abawayhi, maka Nabi Yusuf pun angkat kedua bapaknya, Nabi Yaqub dan ibunya, ada isterinya, memang ibu pada Nabi Yusuf angkat ala asyik, letak di sebelah dia. Wa kharru lahu sujada, dan mereka pun sujud pada dia. Mereka sujud. Mana pada saat Nabi Yaqub AS ada sujud sebagai penghormatan untuk makhluk. Kita penghormatan macam mana? Bagi salam Rasulullah berdiri pun dia tak suka.
Untuk hormat berdiri pun tak suka. Tapi harus tak berdiri? Setengah kata ulama kata boleh. Tapi Rasulullah sebab dia jadi merendah diri. Rasulullah soal sifat dia suka merendah diri. Sebab apa? Setengah ulama kata boleh kita berdiri untuk menanti makhluk. Sebab apa? Rasulullah suatu datang Sa'ad bin Mu'adz, dia kata apa? Qumu ila sayyidikum. Berdirilah kamu kepada ketua kamu. Sebab tu dia kata harus dalam syariat ini kita berdiri sebagai menghormati makhluk. Sebab Rasulullah, tapi Rasulullah dia tak suka dia berdiri. Dia datang orang berdiri tak suka sebab dia Rasulullah merendah diri. Tapi setengah ulama harus kita berdiri. Mana ada syariat kita harus kita berdiri sebab berdasarkan sabda Rasulullah pada Mu'adz bin Sa'ad bin Mu'adz apa? Qumu li sayyidikum. Berdirilah kamu kepada ketua kamu. Okey. Tapi untuk sujud pada makhluk pada syariat tak ada. Telah dinasakkan. Sebab apa Rasulullah sebut? Sewaktu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sujud pada Rasulullah sebut apa? Lau kuntu amiran an yasjuda ahdukum ba'dukum li ba'din la amartu al-mar'ata an tasjud zawjha. Kalaulah aku perintahkan sebahagian kamu sujud pada sebahagian kamu yang lain sebagai tanda penghormatan, nescaya aku perintahkan isteri sujud pada suaminya. Tapi dalam syariat ini tidak disyariatkan. Jadi benda itu mansuh. Dan sehingga ulama kita hukum siapa sujud kepada makhluk ini hukum dia kafir. Dan untuk syariat ini sebab apa? Sebab dia merupakan penyerupaan kepada ibadat orang kafir. Okay. Sedangkan syariat sebelum ini dibenarkan. Okey, jelas ya? Okey. Itu dua tak ada masalah. Syariat dulu ada, syariat kita benarkan. Syariat dulu ada, syariat kita tak benarkan. Itu tak ada masalah. Boleh faham tak? Syariat dulu ada. Contoh qisas. Syariat kita pun datang. Perintahkan juga. Mana syariat dulu juga syariat kita. Syariat dulu dibenarkan, syariat kita tak dibenarkan. Contohnya kahwin lebih daripada 4. Syariat dulu dibenarkan, syariat kita tak dibenarkan. Okey, syariat dulu boleh hormat kepada makhluk secara sujud, syariat kita tak dibenarkan. Siapa buat juga hukum dia kufur. Okey. Kemudian sekarang masalah dia. Satu benda disebut syariat dulu tapi tak sebut dalam syariat kita. Disebut syariat dulu tapi tak sebut boleh atau tak boleh. Bolehkah dijadikan hujah ataupun tidak? Contoh dia apa? Cerita Nabi Yusuf. Okey, contoh dia. Okey. Apa? Fa'aqbalu 'alaihim qul madza fi qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Jadi mereka berkata, adik keluarga-keluarga Nabi Yusuf, saudara-saudara kita, apa yang kamu kehilangan? Kami kehilangan suwa' al-malik, alat penyukat apa? Kepunyaan raja untuk sukat apa? Sukat biji dan gandum semua ni. Kami kehilangan benda tu. Waliman ja'a bi, tetapi siapa yang dapat bawa pulang pada kami hadiah dia apa? Waliman ja'a bi himlu ba'ir. Himlu ba'ir, dia akan dapat hadiah dia, keperluan dia satu muatan unta. Apa satu muatan unta? Apa? Himlu ba'ir, satu muatan unta penuh untuk keperluan dia. Banyak mana dia dapat? Wa ana bihi za'im, aku yang penjaminnya. Wa ana bihi za'im. Okey. Mana? Aku za'im dia. Jadi sini ada satu akad untuk satu pekerjaan yang majhul. Boleh faham? Apa pekerjaan majhul yang tidak diketahui? Cari apa? Cari sukatan yang hilang. Hadiah pun hadiah dia maklum. Hadiah dia maklum. Maklum tu apa? Hadiah dia apa? Satu penuh, satu karung yang dimuat oleh seekor unta. Hadiah dia maklum. Makna dia, kalau ijarah, sewaan, agak apa? Amal maklum ala ajrin maklum. Perbuatan yang maklum. Buat rumah, okey, sekarang aku nak kau buat rumah aku begini-begini. Makna perbuatan dia maklum. Makna maklum apa? Dia tahu sudah, dia akan ambil bata, kacau simen, letak begitu, akan kena paitung sana, paitung sini, maklum. Tapi untuk cari barang hilang ni perbuatan bukan maklum. Mungkin dia terpaksa redah pada pasir, mungkin terpaksa apa, pergi masuk rumah sorang-sorang tengok cari. Makna amalan untuk upah tadi tak tahu. Boleh faham tak? Sebut ajrun maklum
li amalin majhul, upah yang tertentu. Boleh faham kan? Kadar dia apa? Upah tertentu. Satu karung, satu muatan unta, maklum penuh satu karung yang boleh dimuat oleh sekarung unta, jelas. Tapi perbuatan tadi untuk dapatkan balik apa? Boleh faham ni? Untuk dapat balik sukatan raja tadi tak jelas. Mungkin dia terpaksa habis masa 10 hari baru dapat. Mungkin dia boleh dalam masa 2 hari saja baru dapat. Mungkin 5 minit dia dapat sebab dia ada tepuk. Boleh faham kan? Jadi sini ajarul maklum li amali majhul, upah yang maklum, yang jelas kadar dia, untuk perbuatan yang tak jelas sifatnya. Boleh tak boleh? Benda itu ada pada syarat Nabi Yusuf AS. Jelas kan? Jadi sekarang boleh kita dihukum atau tidak? Boleh kan? Sini berlaku perselisihan para ulama. Syariat kita tak, Rasulullah tak sebut kita tak boleh, dan tak sebut berkata apa? Boleh. Jadi inilah akan jadi perselisihan. Sekarang kita tak boleh, sebab itu syariat sebelum kita. Sedangkan kita ada syariat Allah sebut likullin ja'alna minkum syiratan minhajah, bagi setiap kamu kami jadikan syariat untuk mereka dan cara hidup. Jadi kita tak boleh jadikan hujjah. Jadi mazhab Syafi'i tak boleh jadikan hujjah. Mazhab lain setengah dia kata boleh dijadikan hujjah. Jelas ya? Jadi cukup sekat itu. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعل المتقين اماما اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.